Oke guys, pada video kali ini saya akan kongsi bagaimana cara untuk membuat semakan jadwal permohonan pinjaman PTPTN. Oke, untuk pengetahuan korang semua, pinjaman PTPTN ini tidak dibuka sepanjang masa. Maksudnya ada jadwal tertentu bila nak mohon, bila nak submit permohonan, dan bila nak tahu kelulusan permohonan yang kita telah buat. Oke, untuk semakan kita just semak melalui website PTPTN, buka browser. Kemudian typekan URL PTPTN di www.ptptn.gov.my, kemudian klik enter. Okey. So seterusnya klik pinjaman pendidikan. Okey. Kemudian scroll ke bawah, cari semakan jadual permohonan atau bayaran pinjaman. Okey. So ini adalah cara untuk semak jadual, sama ada masukkan nama kursus atau nama IPT. Sebagai contoh surat tawaran, untuk contoh surat tawaran saya, sarjana muda sains komputer, net-centric, di UiTM kampus Jasin. Tarikh lapor diri adalah 23 bulan 2 2020. So kita kembali ke jadual. Untuk semakan cepat saya just type net-centric, kemudian search. So net-centric, boleh semak nama kursus dan nama IPT. Macam contoh yang saya bagi tadi adalah kampus Jasin Melaka. So yang inilah. So ini adalah jadual. Selain daripada tarikh permohonan, ada banyak maklumat yang kita boleh tengok dalam ni lah. Sebagai contoh, panel bank, kena buka bank Islam, tempoh pengajian, kadar iuran, dan ada macam-macam tarikh lagi lah. So just untuk video kali ini saya just fokus pada tarikh jadual, tarikh untuk permohonan pinjaman. Kalau tengok dalam jadual ni tidak dinyatakan bila tarikh mula dibuka. Sebaliknya hanya dinyatakan tarikh tutup permohonan pinjaman. So kalau macam ni, kita tengok semula surat tawaran belajar. Tarikh surat tawaran untuk lapor diri adalah 23 bulan 2 2020. So dalam jadual kita cari tarikh tutup yang terdekat dengan tarikh lapor diri. So yang terdekat ada dua tarikh, iaitu pada kelompok pertama, tarikh tutup permohonan 28 bulan 2. Pada kelompok kedua, tarikh tutup permohonan 31 hari bulan 3. Kalau macam ni, yang mana satu kita nak pilih? Saya suggestkan kita pilih yang first kali, tarikh tutup permohonan 28 bulan 2. Disebabkan saya akan melapor diri pada 23 hari bulan 2 2020. So saya pilih kelompok yang pertama. So kelompok pertama ni, tempoh permohonan adalah sepanjang sebulan, bermula dari 1 Februari sehingga 28 Februari. Kalau pilih yang kelompok kedua ni, 31 Mac tarikh tutup. Maksudnya tarikh boleh memohon pada kelompok kedua adalah 1 hingga 31 hari bulan Mac. So saya akan pilih yang kelompok pertama, sebabnya bila berlaku kesalahan atau permohonan saya tidak diterima, reject mungkin sebab ada berlaku kesalahan, saya boleh mohon semula pada kelompok yang kedua, iaitu pada tarikh tutup 31 hari bulan 3. Let's say lah saya tidak mohon pada kelompok yang pertama ni, and then saya mohon pada kelompok yang kedua. Sekiranya berlaku kesalahan ataupun permohonan saya ditolak, saya terpaksa menunggu pada semester seterusnya, iaitu pada semester kedua, 31 hari bulan 8 ataupun 30 hari bulan 9. Bulan 8 atau bulan 9 baru saya boleh mohon semula. So saya akan terlepas satu semester tidak mendapat pinjaman PTPTN. So itu adalah cara mudah untuk membuat semakan jadual permohonan pinjaman. Saya ulang semula. Kita cek surat tawaran belajar. Tarikh lapor diri adalah bulan 2. So tarikh terdekat
untuk permohonan adalah tarikh tutup 28 hari bulan 2 ataupun 31 hari bulan 3. Saya ulang sekali lagi, tempoh permohonan adalah sepanjang sebulan. Kena submit permohonan sebelum 28 hari bulan 2. Okay. And then untuk kelulusan permohonan pula, kebiasaannya tarikh kelulusan permohonan adalah seminggu selepas tarikh tutup permohonan pinjaman. Okay, let's say saya mohon di kelompok pertama tadi, saya submit permohonan dalam bulan Februari ini. Tarikh tutup adalah 28 bulan 2. So, tarikh kelulusan adalah 7 hari bulan 3. Itu adalah tarikh kelulusan bagi kelompok pertama. Okay. So, nanti 7 hari bulan 3 akan ada kelulusan. So, macam mana nak semak kelulusan permohonan, saya akan kongsikan di video yang seterusnya. Okay. Let's say saya mohon pada 31 hari bulan 3. Tarikh kelulusan adalah seminggu selepas 31 hari bulan 3. Maksudnya 7 hari bulan 4. 7 hari bulan 4 akan ada kelulusan permohonan pinjaman. So, sekali lagi saya suggest kepada korang, better mohon pada kelompok yang pertama. Sebab kalau mohon yang kelompok kedua ni, duit lambat dapat. Okay. Permohonan kelulusan pinjaman lambat, and then duit pinjaman pun lambat dapat. Okay. So, setakat itu pada kali ini. Saya akan kongsikan di video yang seterusnya cara untuk membuat semakan kelulusan pinjaman. So, pada korang yang belum subscribe, bolehlah subscribe, and then boleh share dengan kawan-kawan dan tekan butang like. Okay. Kongsikan, jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan. Okay. So, jumpa lagi next video. Hai semua, dalam video ni saya akan tunjuk cara mohon pinjaman PTPTN step by step. First kali, jom tengok apa persediaan yang anda perlu buat di peringkat awal. First, anda mestilah mempunyai surat tawaran belajar. Yang kedua, kena buka akaun SSPNI atau SSPNI Plus. Yang ketiga, buka akaun bank bergantung kepada panel bank universiti atau college anda. Yang keempat, beli PIN PTPTN di BSN atau secara online dengan harga RM5. Dan yang kelima, semak jadual permohonan melalui laman web PTPTN. Okey, kalau semua dah ready, jom tengok cara mohon pinjaman step by step. Okey, mula-mula sekali, buka browser. Pastikan anda gunakan Mozilla Firefox untuk paparan terbaik. Kemudian typekan URL PTPTN di www.ptptn.gov.my. Kemudian klik enter. Anda akan dibawa ke laman web utama PTPTN. So, ini adalah portal rasmi. Untuk pinjaman pendidikan, klik pinjaman pendidikan. Kemudian klik permohonan pinjaman kali pertama. Okey, macam saya sebut di peringkat awal, sebelum membuat permohonan, pastikan anda menerima tawaran IPT, mempunyai salah satu nombor SSPN, mempunyai akaun bank dan membuat semakan jadual permohonan. Bagi proses pembelian PIN secara online, penting anda kena lengkapkan proses pembelian sehingga cetakan resit supaya pendaftaran permohonan berjalan lancar. Okey, kita teruskan dengan pendaftaran permohonan pinjaman. Lengkapkan borang ini jika anda mahu beli PIN secara online, atau sekiranya anda telah mempunyai nombor PIN PTPTN yang dibeli di BSN, boleh klik di sini. Teruskan proses pendaftaran PIN seperti yang anda telah beli dari BSN. Ini adalah contoh PIN. Lengkapkan maklumat yang diperlukan seperti nombor kad pengenalan,
tarikh pembelian PIN, masa pembelian PIN, dan nombor PIN PTPTN. So nombor PIN PTPTN ni sebenarnya password kali pertama anda. So boleh rujuk di atas resit PIN yang anda telah beli dari BSN. Kemudian klik daftar. Seterusnya anda perlulah menukar kata laluan atau set semula kata laluan anda. So kata laluan ni anda akan gunakan selepas ini. Masukkan kata laluan yang anda inginkan, kemudian ulang semula untuk pengesahan kata laluan tersebut. Seterusnya, typekan alamat email rasmi anda. So email ni mestilah email anda sendiri yang aktif dan anda boleh buka. Kemudian ulang semula untuk pengesahan. So email ni penting sebab apa-apa info berkenaan pinjaman PTPTN anda selepas ni akan dihantar ke email anda. Okey, sekiranya semua sudah lengkap, klik daftar untuk proses selanjutnya. Pendaftaran permohonan kali pertama sudah berjaya. Ini adalah paparan selepas anda berjaya mendaftar kali pertama. So anda boleh semak email, akan ada satu email pemakluman daripada pihak PTPTN bahawa anda telah berjaya membuat pendaftaran PTPTN. So kita kembali ke paparan web borang permohonan. Boleh semak di tepi ini. Akan tertera nombor IC anda dan status permohonan belum lengkap. So buat masa ni permohonan adalah belum lengkap. Anda perlu lengkapkan mengikut turutan maklumat yang diperlukan seperti di tepi inilah. First kali butiran peribadi, butiran pekerjaan, butiran penjaga, butiran kursus, dan pengesahan permohonan. Sebagai contoh, kita lengkapkan butiran peribadi terdahulu. So anda perlu lengkapkan maklumat yang diperlukan seperti pada paparan borang. Sila isikan satu persatu. So ada beberapa perkara yang saya akan highlightkan semasa anda isi borang permohonan. Untuk bahagian butiran peribadi, perkara penting yang saya perlu highlight adalah nombor akaun SSPNI. So sekiranya anda telah daftar akaun SSPNI, secara automatik nombor akaun anda akan terpapar dalam sistem. Apa yang anda perlu buat adalah salin semula di bahagian bawah ni lah. Okey, sebagai contoh, okey, selepas anda salin, bahagian maklumat SSPNI Plus, nombor akaun SSPNI Plus tidak wujud. So sekiranya anda belum pernah mendaftar akaun SSPNI Plus, memadai sekadar isi bahagian nombor akaun SSPNI. Kemudian lengkapkan butiran yang lain seperti pada borang, dan di bawah sekali anda boleh simpan atau simpan dan seterusnya. Untuk contoh pada kali ini, saya try simpan. Butiran peribadi gagal disimpan, sila semak butiran yang mandatory atau tidak sah. So butiran belum lagi disimpan sebab saya belum lengkapkan maklumat. So anda kena ambil tahu bahawa butiran yang bertanda bintang seperti ini adalah wajib diisi. So anda kena semak semula. Bahagian yang ada color merah ni adalah wajib diisi. Okey, bahagian bertanda merah ataupun bertanda bintang saya telah isihkan. Kemudian di bahagian bawah sekali, adakah pemohon masih bekerja? So untuk bahagian ni pemilihan adalah diperlukan. Sila tandakan tidak sekiranya anda masih belajar atau tidak bekerja. Silakan tanda ya sekiranya anda sedang bekerja. So macam saya tandakan tidak bekerja. Okey, kemudian saya klik simpan atau boleh klik simpan dan seterusnya. Saya try klik simpan. Okey, butiran peribadi berjaya disimpan. Kemudian saya teruskan ke bahagian butiran pekerjaan permohonan. So disebabkan saya klik tidak bekerja, anda tidak perlu mengisi butiran pekerjaan
kerana anda telah memilih tidak bekerja. Okey, sekiranya anda bekerja, lengkapkan butiran maklumat pekerjaan, nombor gaji, alamat majikan, nombor cukai, nombor KWSP dan sebagainya. Rujuk pada borang dalam web nantilah di bahagian butiran pekerjaan. Sebagai contoh pada kali ini, saya teruskan kepada butiran penjaga atau pasangan. Penjaga pertama adalah wajib diisi bahagian bertanda merah. Seperti biasa, bahagian bertanda merah wajib diisi, dan penjaga kedua adalah optional. Sekiranya anda ingin mengisi kedua-duanya sekali, tiada masalah. Kemudian sama seperti sebelum ini, boleh simpan atau simpan dan seterusnya. Jika anda ingin lanjutkan isi ke bahagian seterusnya, boleh simpan dan seterusnya. Jika anda mungkin mahu sambung mengisi permohonan selepas ni, mungkin sebab kena log out atau kena buat kerja lain dahulu, so boleh simpan saja dahulu, kemudian sambung login semula selepas ini. So saya bagi contoh, saya log out dulu. Okey. Untuk login semula ke portal pinjaman PTPTN pelajar, kembali semula ke laman web utama PTPTN, kemudian klik pinjaman pendidikan dan klik permohonan pinjaman kali kedua. So anda boleh login semula ke portal pinjaman masing-masing untuk menyambung semula proses permohonan pinjaman ataupun semakan kelulusan permohonan. So login menggunakan nombor IC dan password yang telah dibuat. Kemudian klik log masuk. Selepas berjaya login semula, anda boleh lihat di senarai pendaftaran untuk permohonan yang belum anda lengkapkan sebelum ini. So saya akan klik atas ni untuk sambung permohonan. Klik, akan ada pop amaran akan keluar, pop up peringatan, sila pastikan maklumat yang diisi adalah benar dan tiada unsur pemalsuan. Sekiranya didapati kesalahan maklumat, boleh menjejaskan penawaran pinjaman. So anda perlu ambil perhatian, maklumat yang anda isi kenalah maklumat yang betul, kerana jika anda salah isi maklumat akan menjejaskan penawaran pinjaman. Sebagai contoh, maklumat gaji ibu bapa akan menentukan jumlah pinjaman, berapa pinjaman yang akan layak. Ataupun jika anda seorang yang bekerja, gaji anda akan menentukan jumlah pinjaman yang akan diluluskan. Okey, untuk peringatan ini kita klik OK saja, kemudian terus masuk ke bahagian paparan borang yang belum dilengkapkan. So macam tadi, saya belum lengkap di bahagian butiran penjaga. So lengkapkan bahagian butiran penjaga, penjaga pertama dan penjaga kedua. Penjaga pertama adalah mandatory, kena isi semua. Bahagian gaji, macam saya cakap tadi, bahagian gaji adalah penting kerana gaji atau pendapatan isi rumah, pendapatan ibu dan ayah menentukan jumlah pinjaman, berapa jumlah kelayakan yang akan diluluskan oleh PTPTN. Okey, so kita sambung ke bahagian butiran kursus. Bahagian ni pun macam saya cakap mula-mula tadi, beberapa bahagian saya akan highlightkan. Okey, di bahagian butiran kursus pun kena isi betul-betul mengikut surat tawaran pengajian anda. Sila nyatakan jenis IPT ataupun IPT, sama ada IPT A ataupun IPTS,
nama institusi, mod pengajian separuh masa atau sepenuh masa, peringkat pengajian, diploma, degree dan nama program. Okey, tempoh pengajian berapa tahun, dan ini yang paling penting, tarikh mula pengajian. Tarikh mula pengajian mestilah mengikut surat tawaran. So, korang atau anda kena semak betul-betul surat tawaran belajar. Tarikh yang perlu diisi di bahagian ni adalah tarikh yang sama dengan surat tawaran belajar. Sebagai contoh, anda mula ditawarkan belajar pada 1 Januari 2019. Di bahagian ni anda kena pilih tarikh yang terdekat dengan bulan dan tahun anda belajar. Jangan masukkan tahun semasa. Let's say sekarang anda sudah di semester ketiga. Tarikh di bahagian ini anda kena masukkan tarikh masa mula-mula belajar dahulu. So, kena rujuk pada surat tawaran belajar. Jika anda pertama kali memohon pinjaman, sebagai contoh, sekiranya anda belajar pada Januari 2020, sila pilih di bahagian ni tarikh terdekat dengan tarikh pengajian anda, sama ada Januari 2020 ataupun 1 Februari 2020. So, nombor metrik boleh abaikan sekiranya belum ada nombor metrik, dan nombor akaun bank sila masukkan nombor akaun yang telah anda buka sebelum ini. Kena masukkan maklumat akaun bank sama seperti panel bank universiti atau college anda. Kemudian simpan dan seterusnya. Sekiranya maklumat semua sudah lengkap, anda boleh cetak maklumat di bahagian ini untuk rujukan. Muat turun maklumat anda, semak satu persatu sebelum anda buat langkah yang seterusnya, iaitu pengesahan permohonan. Okey, sekiranya semua sudah betul, anda boleh proceed ke bahagian last sekali, pengesahan permohonan. Okey, di bahagian ni perkara yang saya mau highlightkan adalah anda mestilah menghantar permohonan dengan klik butang ya. Maklumat penting, baca di bahagian maklumat penting, sila pastikan semua maklumat pembiayaan adalah lengkap dan tepat. Selepas pengesahan permohonan dilakukan, semua maklumat tidak boleh dipindah. Sekiranya ingin membuat pindaan, perlu membeli nombor PIN di BSN. Perlu beli PIN nombor PIN yang baru. Dan yang ketiga, sekiranya anda faham dan jelas dengan syarat yang ditetapkan, sila klik butang ya untuk pengesahan permohonan. So, sekiranya semua sudah betul, klik ya untuk submit permohonan. Sekiranya anda ingin betulkan maklumat, klik tidak untuk betulkan semula maklumat yang tidak lengkap. Setelah itu, anda boleh tunggu permohonan pinjaman anda diluluskan. So, boleh klik di senarai pendaftaran. Sekiranya anda telah submit permohonan, boleh semak di bahagian status. Status permohonan akan bertukar ke dalam proses. Kalau macam ni, status belum lengkap, maksudnya ada maklumat yang belum dilengkapkan. Sekiranya anda telah submit permohonan, status akan bertukar ke belum dalam proses. Maklumat akan bertukar ke dalam proses. And then, kebiasaannya kelulusan pinjaman akan ambil masa 7 hari selepas tarikh tutup. So, anda boleh semak jadual permohonan ataupun jadual permohonan pinjaman ataupun kelulusan di laman web PTPTN. Okey, kebiasaannya tarikh kelulusan adalah 7 hari selepas
tarik tutup permohonan. Oke, sekian dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, hi guys, bertemu lagi dalam video panduan PTPTN. Bagi korang yang sudah like, subscribe and then share dengan kawan-kawan video yang sebelum ini, thank you guys. So macam saya janji sebelum ini, saya akan kongsi bagaimana cara untuk membuat semakan kelulusan pinjaman yang kita telah mohon. Okay, macam saya terangkan sebelum ini, kelulusan pinjaman kebiasaannya seminggu selepas tarik tutup permohonan. Okay, let's say korang mohon pada bulan 2, tarik tutup hujung bulan 2, and then kelulusan adalah 7 hari bulan 3. So ada dua cara untuk membuat semakan kelulusan. First kali melalui website PTPTN, and then second melalui email yang kita telah daftarkan. Okay, saya akan tunjuk yang cara yang pertama dulu lah. Okay, so macam biasa masuk ke website PTPTN, kemudian klik pinjaman pendidikan. Okay, untuk membuat semakan permohonan kita sama ada diluluskan atau tidak, kita kena login semula ke portal pinjaman. Boleh klik di sini. So macam first kita mohon hari itu, kita akan klik di permohonan pinjaman kali pertama. Untuk login semula, kita klik permohonan pinjaman kali kedua ataupun semakan kelulusan pinjaman. Okay, bila klik kena login lah menggunakan IC dan kata laluan yang telah korang daftarkan. Okay, sebagai contoh yang ni, bila dah berjaya login, kita boleh tengok status di sini, pinjaman telah diluluskan. Okay, langkah seterusnya saya akan tunjukkan kemudian. Saya terus kongsikan cara yang kedua untuk membuat semakan kelulusan pinjaman. Okay, kita boleh semak melalui email. Cara yang kedua adalah semakan melalui email. Let's say lah, yang ni saya just pinjam kawan saya punya. Dia mohon pada bulan 1, tarik tutup permohonan 31 Januari dan kelulusan permohonan pada 7 Februari. 7 Februari dia akan terima email. So macam anda, kalau anda mohon pada Januari, pada Februari, pada 7 Februari anda akan menerima satu email daripada pihak PTPTN. Okay, untuk pemakluman bahawa pinjaman telah diluluskan. Okay, dalam email yang dihantar oleh PTPTN akan disertakan attachment. Ada dua attachment. Yang first adalah perjanjian pinjaman. Attachment yang kedua adalah peraturan cara untuk mengisi dokumen perjanjian. So nanti saya akan terangkan macam mana cara untuk menguruskan dokumen yang telah dihantar oleh PTPTN. Okay, okay, kita kembali ke portal tadi. Okay, setelah pinjaman anda diluluskan, tindakan yang perlu anda buat ialah memuat turun perjanjian. Okay, okay, untuk memuat turun perjanjian, just klik di atas ni. Okey, kemudian permohonan, boleh bacalah permohonan anda telah diluluskan. Anda boleh muat surat turun, surat tawaran dengan klik pautan ni. So klik di sini, anda akan terus download surat tawaran. Okey, kalau melalui email, just download attachment yang telah diberikan lah. Okey, setelah anda download, apa yang perlu anda buat adalah Okey, saya akan tunjukkan selepas ini. Okey, so ini adalah contoh dokumen tawaran pinjaman PTPTN yang telah lengkap. Okey, tindakan yang perlu anda buat selepas anda muat turun atau download surat tawaran melalui email ataupun portal PTPTN adalah first kali print buat 2 set salinan. So ini adalah set pertama dan ini adalah set kedua. Okey, print buat 2 set.
Cara print pula ialah print setiap muka surat one sided saja. Maksudnya print tidak boleh depan belakang. Okey, print muka hadapan saja. Okey. Gunakan kertas yang tebal iaitu 80 GSM ke atas. Okey. Untuk set yang pertama, print setiap muka surat dari start dari muka hadapan senarai semak sehinggalah akuan terimaan surat tawaran. Okey. Dan kepilkan satu salinan surat tawaran belajar yang telah dipalangkan untuk kegunaan PTPTN. Okey. Untuk set yang kedua pula, just print start muka surat kedua iaitu surat tawaran pinjaman pendidikan sehingga muka surat terakhir sebelum surat akuan terimaan dokumen. Okey. Selepas anda mau turun dan print, kemudian anda perlu sign dan letakkan tarikh semasa anda sign. Okey. Gunakan pen hitam atau pen biru saja. Gunakan satu warna. Sekiranya guna pen hitam, so kena guna pen hitam untuk keseluruhan dokumen. Okey. Sign setiap bahagian, sign kenalah ori. Jangan korang buat satu set dahulu, sign and then fotokopi. Yang tu tak boleh, nanti video dia akan reject. Okey. Buat dua set dahulu, yang kosong yang belum sign, and then kemudian sign kenalah ori. Okey. Contohlah sekiranya terdapat kesalahan pada tarikh. Jika ada kesalahan, just gariskan saja and then initial, sign kecil di hujung. Jangan pula korang gunakan liquid paper ataupun conteng. Perjanjian ni tidak boleh kotor. Kalau kotor, automatik PTPTN akan reject dokumen ni. Okey. Okey, seterusnya ialah perlu hantar perjanjian ni ke PTPTN dalam tempoh sebulan, kurang daripada sebulan daripada tarikh tawaran perjanjian. So sekiranya sini 7 atau 8 hari bulan Januari, korang kena hantar dalam bulan Januari sebelum hujung bulan. Okey, sekiranya lewat hantar ataupun tidak hantar dokumen ni, korang dianggap menolak tawaran pinjaman PTPTN ni lah. So korang tidak akan dapat pinjam PTPTN. Okey, di muka surat ke 7 lebih kurang, muka surat ke 7, di bahagian ni korang kena lekatkan stamp hasil RM RM10 beli di pejabat pos. Okey, lekatkan di bahagian ni untuk kedua set. Maksudnya korang kena beli stamp hasil 2 keping bernilai RM10 setiap satu, beli di pejabat pos, kemudian lekatkan di bahagian ni. Tak perlu matikan pun tak apa, sebab nanti pihak PTPTN akan tolong matikan. Okey. Selepas tu, di muka surat yang ni, bahagian jadual pinjaman, tarikh di bahagian ni kosongkan terlebih dahulu. Just sign untuk tanda tangan peminjam. Dan untuk bahagian saksi, boleh rujuk senarai saksi yang dibenarkan oleh pihak PTPTN. Rujuk di lampiran panduan yang disertakan dalam email. So, ada saksi tertentu yang boleh sign. Yang saya tahu, pegawai kerajaan, ketua kampung, dan ada beberapa orang saksi lagi lah. Okey. Pegawai kerajaan tu kenalah grade 41 ke atas. Ataupun korang just kosongkan saja macam saya just kosongkan di bahagian ni. Minta tolong pihak PTPTN yang jadi saksi. So saksi ni ada 3, 1, 2, 3. Okey. Di muka surat seterusnya, di bahagian bawah ni, okey, korang kenalah sign kecil. Okey. Lampiran perjanjian start dari sini sehingga belakang. Okey. So itu adalah serba sedikit mengenai pengurusan dokumen perjanjian secara ringkas. Untuk lebih details atau lebih tepat, boleh rujuk lampiran panduan yang disertakan di dalam email oleh pihak PTPTN. Okey. So setakat itu sahaja untuk pengurusan dokumen perjanjian. Jika ada soalan, korang boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalau saya tahu, saya akan jawab. Ataupun paling baik jika terdapat kekeliruan,
korang boleh rujuk pihak PTPTN terus. Okay, so korang jangan lupa hantar perjanjian. Ingat tu, dalam tempoh 14 hari ataupun kurang daripada sebulan daripada tarik surat tawaran. Kalau tak hantar, maksudnya anda menolak tawaran pinjaman. Okay, so good luck you all. Harap video ini dapat membantu korang sedikit sebanyak. Jika terdapat kekeliruan ataupun masalah, just rujuk kepada yang pakar terus, iaitu pihak PTPTN. Okay, sekian daripada saya. Harap dapat membantu. So, okay, good luck guys.